tiba saatnya untuk kita terus membawakan satu wawancara kita ni. Ada kepentingannya juga sebagai persiapan persediaan jemaah haji, bakal jemaah haji negara kita ni Brunei Darussalam bagi tahun 1446 Hijrah 2025 Masihian ni. Walaupun sebelum ini seperti yang kita ni faham ni Afifah, diorang ni telah pun diberikan taklimat, bimbingan melalui kursus haji sebelum mereka ni bertolak. Memang belum bertolak bakal jemaah haji kita ni, tapi ini hal yang kita ni perlu untuk senantiasa ingatkan kepada mereka, hatta juga barangkali kepada ahli keluarga yang mungkin ada menyaksikan siaran kita. Betul sekali ya. Dan mungkin kita bawakan selepas ini terus wawancara, dan mungkin saja kita terus saja memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Rahman, Pegawai Eksekutif Jabatan Haji dan Umrah Darussalam Servis Sendirian Berhad. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Tuan Azaran ya? Alhamdulillah sehat berbahagia. Minggu lepas kami berkesempatan untuk menemu bual pegawai perubatan, wakil pegawai perubatan di sesi rampai pagi juga sebelum mereka bertolak pada keesokan harinya, kerana kita difahamkan bagi bitsah dan juga pegawai perubatan sudah pun bertolak lebih awal untuk membuat beberapa persiapan menantikan kehadiran jemaah haji negara Brunei Darussalam yang insya-Allah untuk penerbangan pertama pada 15 hari bulan Mei ini. Baik, kita menumpukan ni Tuan Haji kepada persediaan kepada bakal jemaah haji negara untuk tahunan ini. Mungkin terus kita ni kepada soalan-soalan kita ni Tuan Haji ya. Kita ingin mengetahui apa antara lain persediaan yang telah pun dibuat oleh pihak BISKITA dalam memastikan kelancaran pengurusan pakej haji bagi tahun ini. Okay, sebelum itu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya sebelum menjawab soalan ya. Jadinya pihak Darussalam Services Sendirian Berhad ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Television Brunei kerana menjemput kami pada pagi ini untuk mewawancara untuk bagi persiapan jemaah-jemaah haji kita ni. Okey, jadinya berbalik kepada soalan yang ditanyakan tadi, yang diajukan, kalau kan dilihat benar-benar ataupun kalau kan di PC benar-benarnya orang kita ni, memang banyak persediaan yang akan dibuat. Jadi secara umumnya persediaan itu ia melibatkan banyak pihak, bukannya saja Darussalam Services hanya membuat kerajaan ni. Ia melibatkan pihak dari dalam negeri kita ni juga, Brunei Darussalam, seperti dengan Jabatan Urusan Haji, Kementerian Kesihatan, penerbangan di Raja Brunei atau yang di Brunei. Yang di Saudi kami juga berhubung dengan pihak-pihak berkenaan seperti pihak penginapan hotel, transportation apa. Jadi semua itu dibuat adalah untuk memastikan kesejahteraan dan kesenangan jemaah apabila diorang berada di sana. Jadinya secara kronologinya penerimaan jemaah itu, pendaftaran diorang bermula sejak daripada hujung tahun 2024. Jadinya selepas para jemaah menerima kebenaran daripada urusan haji yang diorang itu terpilih untuk menunaikan haji pada tahun 2025, diorang boleh mendaftar ikut mana-mana ejen yang diorang package yang diorang inginkan. Jadinya sejak daripada hujung tahun 2024 itu jemaah datang dan kami pun telah membuat persiapan lebih awal. Bukan saja sebelum semasa pendaftaran itu, bahkan sebelum itu lagi sudah pihak pengurusan terlebih dahulu turun lebih awal ke Saudi berunding dengan pihak-pihak berkenaan di sana untuk diorang untuk berbincangkan tentang penyewaan hotel, transportation apa. Jadinya indah sanangkan. Bukan sekadar menerima saja, kami juga membuat persediaan yang melibatkan banyak pihak. Benar. Jadi maksudnya sini walaupun kita ni tahu menjelangnya bulan Zulkaidah itu di mana akan bakal berangkatnya jemaah haji negara setiap tahun, tapi bagi pihak pengurusan agensi yang diberikan kebenaran untuk sama-sama melaksanakan urusan pakej haji setiap tahun itu, ada urusan-urusan yang lebih besar dilakukan terlebih dahulu ni Tuan Haji ya. Dan kami percaya juga BISKITA ada merancang menyusun beberapa perancangan sebelum keberangkatan dan juga mengadakan pastinya beberapa taklimat barangkali pengurusan bagaimana? Ya, sebelum keberangkatan jemaah dan setelah konfirmasi ataupun confirmation yang jemaah itu dipilih untuk menunaikan ibadah haji. Jadinya setelah selesai pembayaran, pihak pengurusan Darussalam Services telah membuat beberapa perancangan, CD perancangan, itu seperti taklimat pengurusan haji,
dan juga ceramah ataupun orang untuk dalam skala untuk menyampaikan para jemaah tu gambaran awal keadaan ketika berada di Mekah dan Madinah. Dan juga pihak Darussalam Services juga ada berhubung dengan beberapa syarikat dalaman seperti syarikat Easy Printing untuk untuk memprinting buku-buku untuk keperluan jemaah ketika berada di sana, dan juga bersama dengan syarikat Wisa Enterprise untuk menyediakan cenderahati berbentuk baju polo, kurta, jubah. Benda itu dibuat bukan sekadar untuk memberi cenderahati saja, tapi sebagai pengenalan kita ni. Kerana sudah ada ni di sana sekarang, bukannya cuma orang Brunei saja di sana. Orang negeri lain pun ramai, jadinya dengan adanya baju cenderahati berwarna biru itu lebih memudahkan kami lagi untuk mengenal pasti jemaah Darussalam Services ketika berada di sana. Baik, seperti yang kita dapat lihat di kaca TV pada waktu ini merupakan antara lain proses pemberian ataupun penyerahan cendera mata cendera hati kepada jemaah haji, dan seterusnya juga ada sesi taklimat pada hari tersebut ni Tuan Haji Dan juga Tuan Haji ingin juga kita mengetahui ni apa sahaja aktiviti yang akan diadakan sepanjang musim haji kali ini, dan apakah beza dengan aktiviti tahun sebelumnya? Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Berkenaan dengan aktiviti yang disusun, sebenarnya ini ada beza sama dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma bermula tahun lepas, kami pihak Darussalam Services ada membuat beberapa siri macam ceramah untuk memberi gambaran awal kepada jemaah tentang apa sebenarnya umrah itu, apa sebenarnya haji itu. Mengapa saya mengatakan ada umrah dan haji itu? Pasal ketika berada di Mekah, kami lebih fokus kepada jemaah untuk mereka memahami apa dia umrah itu. Pasal kerana sebelum mereka bertolak di Mekah, mereka akan menunaikan umrah dulu di Mekah dan kemudian akan berada di Mekah selama 2 minggu lebih sebelum menunaikan ibadah yang sebenarnya ibadah haji di Arafah. Jadinya di Madinah kami lebih fokus kepada untuk jemaah menunaikan ibadah umrah, dan ketika di Mekah nanti kami lebih fokus kepada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah haji. Selain daripada itu, pihak Darussalam Services juga ada menyediakan perkhidmatan untuk para jemaah di sana, itu seperti perkhidmatan korban, akikah dan kargo. Semua itu dibuat untuk kesenangan para jemaah ketika berada di sana nanti. Ya, jadi kalau kita lihat di kaca TV juga beberapa gambaran yang sempat dirakamkan. Mungkin ini antara lain semasa sesi ulang kaji dan juga sebahagiannya pendekatan kepada para jemaah haji ketika berada di Tanah Suci ni, Tuan Haji Ania dapat kita lihat. Baik. Banyak gambar-gambar yang akan kita perlihatkan kepada bis kita ni. Mudah-mudahan akan orang menyuntik semangat bis kita lah. Macam mana usulnya, insyaAllah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik, apakah juga perkara-perkara yang boleh ataupun dilarang untuk dilakukan semasa berada di Tanah Suci? Saya percaya ada mendengar cerita Joni. Katanya ada di tempat-tempat tertentu jangankan sekati-sekati bawa kamera ataupun bergambar dan seumpamanya. Macam mana Tuan Haji? Berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang dimaklumi bersama. Okey. Berkenaan dengan larangan ataupun untuk ketika berada di Tanah Suci, itu memang ketetapan itu dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi. So kita ni sebagai orang yang datang ke sana, kita ni cuma hanya mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Benar. Dan ketetapan itu dibuat bukannya untuk menyusahkan kita ni, tapi tujuan diorang itu untuk memastikan perjalanan haji orang yang datang ke sana itu berjalan dengan lancar. Benar. Ianya juga termasuk juga berkaitan dengan yang selalu orang tanya ni pasal bergambar di Masjidil Haram. Ya, sebenarnya bergambar memang boleh, tapi dalam skala yang sederhana saja. Jangan orang kita ni jangan lebih-lebihan bergambar itu sampai menimbulkan orang kemuskilan ataupun simbol masalah yang orang polisnya digambar juga. Pasal di sana orang amat sensitif barang-barang macam itu. Bergambar untuk sebagai kenangan itu boleh, tapi jangan berlebihan, terutamanya ketika menunaikan tawaf dan sa'i. Kalau boleh dielakkan dulu bergambar itu. Takut terganggu kita ni punya ibadah tawaf dan sa'i. Konsentrasi ibadat kita ni.
Itu yang penting. Itu sebenarnya memerlukan kesedaran dalaman setiap individu belang tu. Kita ni selaku macam Tuan Haji selaku pegawai urusan haji tu hanya mampu memperingatkan. Kita ni tujuan utama dan niat asal awal kita ni adalah untuk beribadat. Indah salah, cuma biarlah berpada-pada dan kita ni menjaga tata tertib dan adab kita berada di sana. Berada di tanah suci, masya-Allah ya Allah. Dan mungkin Tuan ya, apa yang perlu dibuat oleh bakal jemaah haji nanti dengan keadaan cuaca yang panas pada masa ini? Mana? Keadaan panas di sana tu memang jauh berbeza dengan panasnya kita ni di Brunei tu. Tetapi alhamdulillah pihak kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia pun bukan sekadar mengantar Jabatan Urusan Haji tetapi mengantar pihak perubatan juga di sana untuk menjaga kebajikan rakyat Brunei. Bukannya cuma Darussalam saja, Darussalam Services, tapi keseluruhan jemaah-jemaah haji Brunei Darussalam di sana tu. Ada nurse durang, cukup dengan doktor dan nurse durang. Dan pemeriksaan kesihatan akan dibuat tu secara berskala untuk jemaah-jemaah yang dorang dapati dari Brunei ada penyakit-penyakit kronik apa. So dorang akan membuat pemantauan dan pemeriksaan, terutamanya apabila menjelangnya hari Arafah. Selalunya 2 hari ataupun 3 hari sebelum hari Arafah itu, jemaah-jemaah yang ada penyakit kronik itu akan dipanggil untuk memastikan kesihatan mereka itu dalam keadaan yang okey dan mampu untuk menjalankan ibadah itu dalam keadaan cuaca panas itu. Dalam keadaan itu juga, ini yang paling penting juga untuk para jemaah, banyakkan minum air di sana tu. Pasal dehidrasi di sana tu terlampau kuat. Tambahan lagi dengan kepadatan orang ramai jemaah haji yang berjuta-juta bertumpu di tanah haram itu, orang kita ni sendiri dapat itulah perjuangan jihad terbesar. Itulah yang sering disampaikan pada jemaah tu, jihad kita ni untuk melakukan ibadah tu mudah-mudahan indah sia-sia lah. Jadinya terpulang arah kita ni lagi untuk membuat persiapan. Pasal ibadah haji ni ia bukan sekadar ibadah badan kita ni, tapi ya ibadah juga memerlukan kekuatan fizikal kita ni dan rohani kita ni. Benar. Kalau kita ni mengamati perjuangan jemaah haji dari tahun ke tahun itu, penceritaan dorang, kisah yang akan dorang bawa balik ke tanah air itu berbeza, betul. Jadi kalau dulu kenapa bertangisan keluarga yang menghantar jemaah haji itu sebelum dorang itu berangkat ke tanah suci, jemaah tujuh menangis jemaah haji yang akan berpergian ini kerana itulah bentuk cabaran. Bukan tadi cuba menggambarkan sesuatu yang boleh membawa tetapi ini orang ibadah kita ni umpamanya langsung kita ni membawa diri kita ni berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, itulah dan barangkali ada lagi hal-hal lain yang perlu dorang pasti perlu faham dalam keadaan cuaca panas itu. Kalau panas di Brunei sudah tadi bersungut, di sekurang-kurangnya ada sudah maklumat awal dan panduan awal daripada pihak-pihak tertentu, umpamanya daripada package ataupun agensi package penerbangan bis kita, Darussalam Holding, dan juga daripada pihak Kementerian Kesihatan akan senantiasa memantau. Dan dinyatakan tadi sebelum hari Arafah, maksudnya di sana lebih kurang seminggu bulan Zulhijjah dorang ini akan dicek dari segi tahap kesihatan kerana hari Arafah jatuhnya pada 9 Zulhijjah. Baik, untuk seterusnya Tuan Haji, nasihat kepada bakal jemaah haji negara kita ni yang berada di Brunei, lebih mengkhususkan jualah barangkali mereka mengikuti package daripada package Darussalam Holding, dan juga ada perlukah mereka ni perlu mendaftar ke aplikasi-aplikasi tertentu sebelum dorang ni berangkat ke tanah suci dan seumpamanya. Kan diberi nasihat, semua orang sudah maklum. Artinya kita ni kan berlayar tu cuba elakkan membawa barang-barang yang terlarang apa tu. Memang semua bertanya boleh bawaan ni kah? Boleh bawaan ni kah? Kan sana tu kita ni berada dalam sebulan jauh. Ada yang rindukan makanan Brunei, boleh kena bawa lauk karing, bawa tahaya. Semua benda tu boleh tapi dalam skala kecil saja. Tapi benda-benda terlarang itu kita ni pun sudah maklum, jangan dibawa. Manakala persiapan daripada yang ditanya tadi dari segi aplikasi apa. Setakat ini belum ada ketetapan daripada Kerajaan Arab Saudi untuk para jemaah secara individu untuk memuat turun aplikasi tertentu untuk mereka menunaikan
ibadah ketika menunaikan ibadah. Segala perancangan memang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan Saudi melalui dan segala persiapan itu telah dibuat dan mereka hanya cuma menyerahkan kepada pihak syarikat agensi. Contohnya bermula tahun lepas, setiap jemaah yang menunaikan haji mereka akan diberikan satu kad namanya kad nusuk. Jadi kad ini jemaah perlu membawa setiap masa bersama mereka. Kerana fungsinya adalah untuk memastikan jemaah itu memang benar-benar ia jemaah haji. Kerana ketika itu tahun lepas itu cuma ditakuti saja pihak Arab Saudi, diorang takut dengan orang yang ramai. Jadinya orang mengambil kesempatan yang menggunakan visa umrah ataupun visa turis akan masuk ke Makkah. Sebab sebelum ini pun ada dikeluarkan daripada kerajaan Arab Saudi berkenaan dengan visa umrah dan haji ya. Alhamdulillah orang negara kita ini terlepaslah daripada hal-hal demikian dan memang senantiasa terjaga dari segi prosedur dan cara pengurusan. Kita itu alhamdulillah. Baik, mungkin ada hal-hal lain selain daripada fizikal atau tadi menjaga kesihatan kita tahu. Dari segi mental fully bersedia, sepenuhnya bersedia. Memang fully bersedia dari segi mental, iaitu menghadapi segala cabaran dan dugaan. Pasal di sana tu ketetapan diorang tu, diorang memang bagi tahu cuma ni. Ada kalanya masanya ia berubah luar daripada jangkaan pihak pengurusan. Jadinya para jemaah dipohonkan dan dinasihatkan untuk memberi kerjasama yang jitu dan padulah kepada memahami keadaan di sana tu. Pihak pengurusan memang akan merancang yang terbaik untuk jemaah. Tapi sebarang perubahan kadang-kadang ia memang di luar jangkaan kami. So diharap para jemaah akan memahami keadaan dan situasi yang sebenarnya ketika berada di sana nanti. Dan manakala pula dinasihatkan juga untuk para jemaah untuk membanyakkan doa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada berada di tempat itu, orang tempat itu memang tempat yang berkat, doa akan dimakbulkan. Jadi bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk segala urusan jemaah haji, bukan cuma sekadar urusan jemaah haji Darussalam Services, tetapi secara umumnya negara Brunei Darussalam akan berjalan dengan lancar. Dan yang penting adalah ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan haji mereka itu haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya untuk para sanak saudara yang berada di Brunei untuk sentiasa mendoakan akan keselamatan dan dimudahkan segala urusan jemaah haji dan kita ni nanti ketika berada di sana. Dan juga untuk orang untuk melihat status perkembangan dan status terkini keadaan jemaah khususnya Darussalam Services, kami juga akan membuat laporan setiap aktiviti melalui daripada platform aplikasi Instagram. Jadinya bisa kita boleh follow IG Darussalam Services. Dari sana nanti kami akan membuat secara langsung sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan ketika berada di Tanah Suci nanti insya-Allah. Orang walaupun kita ni lihat zaman sudah berubah, teknologi sudah orang memudahkan cara hidup kita ni. Sekarang pun boleh orang di hujung jari saja kita ni mengetahui perkembangan dan juga kemaskini keadaan dan juga kesejahteraan para jemaah haji ataupun jemaah umrah. Jadi sekali lagi kita boleh mengikutilah perkembangan dari masa ke semasa yang dikongsikan oleh daripada pegawai dan petugas haji daripada Darussalam Services melalui laman media sosial mereka Darussalam Services. Dan ini orang nasihat ini adalah secara umum juga, walaupun para jemaah itu ikuti mana-mana package haji daripada agensi penerbangan tertentu, maksud saya mungkin daripada agensi penerbangan lain, maksudnya itu syarikat agensi penerbangan lain, tapi apa yang cuba disampaikan daripada perwakilan daripada Darussalam Services ini pun khususnya kepada kita mengikuti package Darussalam Services perlu fahamnya, memahami setiap bukan hanya maklumat yang telah pun disampaikan awal, tetapi sebarang perubahan itu cuba kita ni terima dengan hati yang terbuka, kerana mengawasi dan menyelia bakal jemaah yang bukan sedikit dari negara kita ni sebenarnya. 4 penerbangan tu
setiap satunya tu barangkali lebih 200 tu. 250. Kerana negara Brunei Darussalam diberikan kuota 1,000 untuk bakal jemaah haji pada tahun ini. InsyaAllah Fifaha untuk penerbangan pertama akan pergi pada 15 hari bulan Mei. Ya, 15 hari bulan Mei. Mungkin kita dapat kongsikan jadual ni, jadual penerbangan kita ni, dan seterusnya juga bagi penerbangan kedua pada 16 hari bulan ya. Kalau tadi pernah kongsikan pada minggu lepas dari segi waktu keberangkatan mereka ni adalah sama. Untuk penerbangan pertama kami paparkan di Kaca TV pada waktu ini mengikuti insya-Allah penerbangan BI4201 pada hari Khamis 15 Mei jam ataupun pukul 10 pagi dan juga dijangkakan tiba di Madinah Al-Munawwarah pada pukul 3.20 petang. Seterusnya ya. Itu hari penerbangan yang kedua. InsyaAllah akan menaiki penumpang pesawat BI4203 pada 16 hari bulan Mei 2025 pada pukul 10 pagi dan insyaAllah akan tiba di Madinah Al-Munawwarah pada pukul 3.20 petang. Untuk penerbangan ketiga akan menaiki pesawat BM4205. InsyaAllah juga akan berangkat pada hari Sabtu 17 Mei 10 pagi dan tiba pada waktu yang sama 3.20 petang waktu setempat rasanya. Dan pada penerbangan keempat hari Ahad 18 Mei 10 pagi akan mengikuti penerbangan BI4207. Baik Tuan Haji, untuk akhirnya harapan seruan bis kita bagi bakal jemaah haji negara kita ni tahun ini untuk musim haji tahun ini, maklumat dari masa ke semasa bagaimana bis kita akan barangkali menyampaikanlah kepada jemaah. Silakan. Harapan tiap-tiap tahun kalau dilihat kami dari segi pihak pengurusan bukannya mengharap tetapi memang ada sedikit kadang-kadang terjadi masalah teknikal ataupun sebarang perubahan. Jadi apa yang pihak kami harapkan daripada para jemaah sekalian untuk memahami akan situasi yang ketika berada di sana tu akan perubahan. Jadi kami memerlukan kerjasama daripada jemaah dan insya-Allah pihak kami Darussalam Services ketika berada di sana akan memberi perkhidmatan yang terbaik semampunya kami untuk memberi apa jua layanan untuk para jemaah ketika berada di sana tu. Dan sekiranya ketika masa ni bis kita ada sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan, bis kita boleh berhubung terus ke office kami di Airport Mall, sama ada datang ke kaunter ataupun menelefon talian office kami insya-Allah. Mungkin ini merupakan salah satu trend juga dari segi pengurusan. Selalunya kalau kita ni mengadakan satu acara tu bagi peserta yang terlibat dan seumpamanya kita ni akan mengumpulkan mereka dalam satu grup WhatsApp. Ya betul. Adakah itu antara inisiatif yang dilakukan oleh Darussalam Services juga? Okey. Ia bukan saja sekadar bukan Darussalam saja, mungkin agensi lain pun membuat perkara yang sama. Ya selalunya apabila seminggu ataupun kadang-kadang 2 minggu sebelum penerbangan, pihak Darussalam Services dorang ada sudah melantik pegawai-pegawai dorang dan akan meng-assign setiap pegawai itu ada bas-basnya. Ada penyelia ni. Setiap bas itu ada dia punya, dia tadi macam konduktornya, dia punya basnya. Jadinya pegawai itu dia akan membuat satu grup WhatsApp mengikut senarai jemaah dalam bas yang telah ditetapkan. Jadinya sebarang maklumat tambahan ataupun sebarang perubahan akan diupdate di dalam grup itu. Baik, dari Darussalam Services ni, ini merupakan soalan terakhir. Berapa ramai yang akan turut berangkat ke Tanah Suci dalam sama-sama menyelia dan memantau jemaah haji negara kita ni yang mengikuti package ini? Okey, alhamdulillah. Untuk pengetahuan bis kita semua, seramai daripada 1,000 itu 506 jemaah telah berdaftar di bawah Darussalam Services dan untuk menampungi seramai 506 jemaah itu seramai 14 orang pegawai pengiring haji daripada Darussalam Services telah dilantik dan diberi tanggungjawab untuk mengendalikan dan mengelinga jemaah-jemaah kita ni ketika berada di sana nanti. Baik, kami doakan, kami selaku rakyat di negara Darussalam mendoakanlah bukan hanya bakal jemaah haji kita ni yang mengikuti ibadat haji pada tahun ini, tetapi juga pegawai-pegawai pengiring, bid'ah haji dan juga pegawai perubatan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam menguruskan amanah tanggungjawab mereka untuk menyelia bakal jemaah haji kita ni, diberikan kesihatan, keafiatan
dan dipermudahkan langkah mereka dalam urusan mereka di ketika berada di tanah suci jihad mereka. Senantiasa kita berdoa. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi